Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung belajar Sains Tahun 2, Unit 1 Kemahiran Proses Sains, dan tajuk hari ini ialah mengukur dan menggunakan nombor. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulakan, murid-murid kena tahu dulu maksud mengukur dan menggunakan nombor. Maksud mengukur dan menggunakan nombor dalam bahasa mudahnya ialah kemahiran menggunakan nombor semasa mengukur menggunakan alat piawai dan alat bukan piawai. Okey, sekarang murid-murid boleh buka buku teks sains tahun 2, muka surat 8 dan muka surat 9. Kita sama-sama baca dan fahami cerita ini. Berat saya 24 kilogram. Bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Walaupun umur kita sama, tetapi berat kita berbeza. Okey, dekat sini Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Alat piawai yang mereka gunakan ialah penimbang berat. Baik, sekarang cikgu tunjukkan contoh-contoh alat untuk mengukur nombor yang kita boleh guna untuk mengukur jisim atau berat. Yang pertama ialah alat penimbang berat badan. Yang ini biasa kita jumpa di rumah kita sendiri atau di klinik atau di mana-mana kegunaannya adalah untuk mengukur berat badan kita. Yang kedua adalah alat penimbang atau neraca. Biasanya kita jumpa di kedai runcit ataupun pasaraya. Kegunaannya adalah untuk menimbang jisim atau berat barang-barang yang hendak kita beli. Contohnya beras ataupun ayam, ikan dan sebagainya. Yang kedua adalah contoh alat untuk mengukur panjang. Contoh pertama yang cikgu bagi dekat sini ialah pembaris. Semua murid ada pembaris dalam kotak pensel. Kegunaannya adalah untuk mengukur objek yang kurang panjang seperti pensel, buku, kertas dan lain-lain, serta kegunaan lain adalah untuk membuat garisan yang lurus. Yang kedua ialah pita pengukur. Yang ini biasanya orang dewasa atau ayah kita guna untuk mengukur objek yang lebih panjang seperti meja ataupun almari dan sebagainya. Selain alat untuk mengukur berat dan panjang tadi, kita juga boleh ukur masa. Contohnya menggunakan jam randik, jam tangan atau jam digital. Sebagai contoh, semasa sukan lumba lari, kita boleh guna jam randik untuk catat masa. Jadi, kita akan tahu masa yang diambil untuk sampai ke garis penamat. Yang keempat pula ialah contoh alat untuk mengukur suhu. Kita sebenarnya boleh ukur suhu menggunakan termometer. Termometer ada banyak jenis. Contoh yang pertama, untuk mengukur suhu badan sama ada demam ataupun sihat. Yang kedua, untuk kegunaan bilik sains. Contohnya bila kita buat eksperimen, kita guna termometer ni untuk ambil suhu cecair atau air dalam bekas. Yang ketiga, juga untuk mengukur suhu badan. Contohnya kita nak masuk ke pasaraya atau nak pergi ke sekolah. Termometer ini digunakan untuk scan di kepala. Jadi kita boleh tahu suhu badan kita sama ada normal ataupun tinggi. Kalau tinggi, mungkin kita demam ataupun badan tidak sihat. Selain itu, ada juga alat untuk mengukur isi padu cecair. Contohnya menggunakan silinder penyukat dan bikar. Air dimasukkan dalam silinder penyukat ataupun bikar. Kemudian kita catat bacaan dengan melihat paras air pada nombor yang terdapat pada silinder penyukat ataupun bikar tadi. Okey, hari ini murid-murid dah belajar alat-alat yang kita boleh gunakan untuk mengukur 5 jenis bacaan seperti jisim atau berat, panjang, masa, suhu dan isi padu. Sekarang, jom kita ukur sebatang pensel. Cikgu tunjukkan cara-cara untuk mengukur sebatang pensel menggunakan pembaris dengan cara yang betul. Yang pertama, ambil sebatang pensel dan pembaris. Kedua,
Letak hujung pembaris iaitu sifar sentimeter sama dengan hujung mata pensel. Kemudian kita perhatikan bacaan panjang pensel pada pembaris. Hujung mata pensel hingga kepada pemadam di hujung belakang pensel, dan kita perhatikan pada pembaris daripada sifar sentimeter hingga kepada 10 cm. Selesai. Tahniah, anda dah berjaya mengukur panjang sebatang pensel dengan betul. Catatkan bacaan panjang pensel pada kertas. Jawapan 10 cm iaitu daripada sifar sentimeter hingga 10 cm adalah panjang sebatang pensel yang kita ukur. Baik, selesai pembelajaran kita berkaitan tajuk mengukur dan menggunakan nombor pada kali ini. Bagi aktiviti murid, rujuk buku teks sains muka surat 8 dan muka surat 9. Kemudian jawab soalan dalam buku aktiviti muka surat 5 dan muka surat 6. Hasil tugasan perlu dihantar dalam grup Telegram untuk semakan cikgu. Sekian untuk pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada waktu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.